warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya ingin menyentuh tentang kerajaan good governance dan juga social justice yang berlaku di seluruh dunia dan usaha untuk mencapai pemerintah yang lebih baik, iaitu pemerintah yang dianggap pro rakyat, mengutamakan keadilan sosial, bukan memperkayakan pemimpin-pemimpin yang memerintah. Saya nak tuju pada hari ini ialah kepada kumpulan Islamis, termasuk Parti Amanah Negara yang meletakkan Islam sebagai dasar, sebagai base, Islam rahmatan lil alamin, termasuk parti-parti Islam yang lain atau gerakan Islam yang lain, sama ada PAS, sama ada Ikhwan Muslimin, sama ada PKS di Indonesia. Saya melihat bahawa apabila golongan Islamis ini mendapat kuasa, mereka ketinggalan dalam menonjolkan social justice, keadilan sosial, hak asasi, human right, kalau dibandingkan dengan kumpulan yang lain. Misalnya, sama ada mereka dipanggil social demokrat atau apa-apa gelaran, keadilan yang disebut bahawa berakhlak Islam tertonjol kepada mereka, seperti kerajaan Norway, kerajaan Sweden, yang sebelah selatan ini, New Zealand, dan beberapa negara yang lain lagi di Eropah. Social justice mereka begitu ketara. Tetapi golongan Islamis, bila dapat kuasa, dilihat mereka lebih berusaha memperkayakan diri sendiri atau kumpulan mereka daripada memberi keadilan sosial kepada masyarakat. Kita amat mengalu-ngalukan dan menunggu puluhan tahun. Akhirnya Ikhwan Muslimin berjaya diundi oleh rakyat dan memerintah Mesir. Satu kelegaan yang amat hebat berlaku. Tetapi dalam pemerintahan itu, terutama desakan golongan Islamis, yang diutamakan pindaan perlembagaan ke arah pelaksanaan syariat, in bracket, tidak ataupun kurang mempedulikan soal social justice. Akhirnya NGO atau golongan artis, golongan ahli-ahli sukan, golongan kiri mula melarikan diri dan tidak bersama dengan pemerintah. Bahkan mereka pula mengadakan tunjuk-tunjuk perasaan, mengkritik dan menentang pemerintah di Mesir di bawah Ikhwan Muslimin. Kesempatan itu diambil oleh pihak tentu dengan dibiayai oleh negara Arab yang lain, menggulingkan kerajaan Dr. Mursi. Sepatutnya kerajaan itu kalau melakukan kesilapan, melakukan kelemahan dalam pentadbiran, perlu ditolak dalam pilihan raya, bukan dengan secara kudeta. Tapi itulah yang berlaku di Mesir. Rakan kita di Indonesia diundi oleh rakyat dan mencapai kemenangan yang agak mengembirakan daripada parti Islamis yang meletakkan Islam sebagai dasar, PKS. Beberapa orang pemimpin mereka, termasuk menteri mereka, ditangkap, rasuah dan dipenjarakan. Begitulah juga kita lihat di Malaysia. Apabila Islamis
diberi peluang berkuasa, kita lihat dalam suasana kemiskinan ataupun rakyat susah menghadapi pandemik COVID-19, yang diutamakan di Kelantan ialah membeli kereta-kereta baru Mercedes. Tidak salah memberi kereta baru yang tahan lasak, tetapi suasana keadaan sosial adakah sesuai ianya dilaksanakan di waktu ini? Sebab itulah Parti Amanah Negara kesempatan memerintah lebih kurang 22 bulan. Kita harap ujian kepada Islamis bila berkuasa mesti mereka menonjolkan bahawa mereka meletakkan keadaan social justice lebih baik daripada orang lain. Kita amat malu bila setiap kajian dibuat, negara-negara yang berakhlak Islam tak ada berlaku di kalangan negara orang Islam. Orang meletakkan New Zealand, orang meletakkan Norway, orang meletakkan Sweden, orang meletakkan Finland. Negara mereka rakyat tidak ramai tetapi kaya kerana rasuah dan ketirisan berlaku amat rendah. Oleh itu, ingatan yang dibuat oleh Sayyidina Ali sebagai khalifah menghantar surat kepada gamno-gamno di bawah pemerintahannya supaya berakhlak dan memperjuangkan soal social justice, hak asasi, perlu dipertegaskan semula. Sebab sekarang ini perubahan kuasa sedang berlaku. Shifting of power daripada barat ke timur. Dan sekarang sedang menonjol kuasa baru dunia sekarang ini, China dan juga rakan-rakan China. Kita mahu, terutama sekali umat Islam yang selalu menyanjung golongan Islamis ini, mestilah mereka bergerak di samping terus mempertahankan soal fiqh. Yang itu haram, yang ini halal, yang ini makruh, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Teruskan. Pada masa yang sama, soal keadilan sosial mesti diperjuangkan terus. Bila menjadi pemimpin, bukan soal pelit kereta yang boleh mengangkat martabat kita. Bukan soal gelaran, rebut gelaran-gelaran sampai ke peringkat membuat lobi untuk mendapat gelaran-gelaran daripada baginda sultan atau raja. Bukan kekayaan yang perlu ditunjukkan untuk orang hormati, tetapi mesti kita perjuangkan keadilan sosial, keadilan kepada semua. Ini perlu dipertingkatkan oleh mereka yang meletakkan Islam dalam perjuangan mereka, matlamat mereka, Islam rahmatan lil alamin. Kita melihat misalnya ada ahli parlimen daripada Pulau Pinang yang mencari orang-orang miskin dan membantu. Dengan label yang mudah kita mengatakan ini agenda Kristian. Tetapi pada masa yang sama kita tidak berbuat sesuatu untuk mengatasi beliau. Dalam Islam diajak kita berlomba, fastabiqul khairat, berlomba membuat kebaikan. Kalau beliau ahli parlimen boleh berbuat begitu, kita juga kena berusaha membuat lebih daripada itu. Karena kita dijanjikan pahala apabila kita membantu orang miskin dan membebaskan seseorang daripada papa kepada hidup yang lebih selesa. Label puak itu, label puak ini kita hentikan. Golongan Islamis naklah terus mengangkat martabat dan mesti yang kita pegang selalu Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dia hanya tinggi. Buktikan ketinggian itu bukan dengan slogan, bukan dengan ucapan, tapi dengan
semangat, akhlak yang kita perlihatkan, terutama apabila golongan ini diberi kuasa pemerintahan. Sebab itulah kita lihat negara-negara orang Islam, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyediakan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Sediakan kekuatan yang termampu, termasuklah kuda-kuda perang yang ditambat untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Tapi apa yang berlaku di dunia Islam, mereka menjadi pengimport senjata daripada negara kuasa besar dan membunuh sama sendiri dengan senjata yang diimport itu. Artinya, kita tidak berusaha untuk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senjata yang diimport daripada negara-negara barat khasnya, termasuk ada yang mengimport senjata daripada Israel. Gunanya untuk membunuh sesama orang Islam. Saya harap pada masa yang akan datang, kita perlu membuat pengislahan, membuat satu tajdid pembaharuan, supaya bila golongan yang dipanggil Islamis berkuasa, mereka menjadi juara dalam hal keadilan sosial yang pernah dibuktikan oleh generasi terdahulu semasa umat Islam berada di mercu kejayaan di dunia ini. Itulah pandangan saya pada kali ini, dengan saya juga bermuhasabah dan mengkritik diri saya sendiri dan rakan-rakan semua dan seluruh golongan Islamis supaya bangun untuk dilihat kita ini membawa keadilan kepada semua, justice kepada semua, dan betul-betul membawa apa yang kita slogankan, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sekian untuk ucapan saya pada hari ini.